Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Dengan limpah kurnia rahmat dan inayah ini dapat sama-sama kita hadir ke kelas Tauhid tahun 5 bagi sesi 2021. InsyaAllah pada hari Khamis, pada minggu pertama ini kita akan belajar Tauhid. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, mari sama-sama kita mengambil barakah dengan memulakan pengajian kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, baik, Alhamdulillah. Okay, insyaAllah bagi sebelum kita meneruskan lagi pengajian kita pada hari ini, suka Ustaz nak menghuraikan sedikit sebanyak mengenai tajuk-tajuk yang kamu akan pelajari pada tahun 2021 ini. InsyaAllah untuk mata pelajaran Tauhid ada 3 tajuk utama yang kamu akan belajar. Yang pertama iaitu pelajaran pertama beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, pelajaran kedua adalah hubungan doa dengan qada dan qadar. Dan pelajaran ketiga adalah Asmaul Husna. Dia ada sebahagian saja sampai daripada Ar-Rahman sampai Asy-Syahid. Baki Asmaul Husna kamu akan pelajari pada tahun 6 nanti. Okay, insyaAllah untuk minggu ini Tauhid, kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar, seperti mana yang telah Ustaz wawarkan gambar dalam grup WhatsApp tadi, iaitu mengenai rukun iman 6 perkara. Yang pertama iaitu beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat, ketiga beriman kepada Rasul dan Nabi, yang keempat adalah beriman kepada kitab, kelima beriman pada hari kiamat, dan yang terakhir iaitu beriman kepada qada dan qadar. Yang mana rukun iman daripada nombor 1 sampai nombor 5 kamu telah pelajari pada tahun 1 sampai tahun 4, dan tahun 5 kamu belajar pada rukun iman yang ke-6, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Okay, insyaAllah untuk hari ini, untuk minggu ini, di akhir pembelajaran murid akan dapat apa? Menyatakan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Itu saja untuk minggu ini. Okey, pengertian beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Contoh qada apa? Qada ni bila kita, Allah Ta'ala nak tiupkan roh, nak bagi kita hidup ni ketika usia kandungan ibu kita tu berusia 4 bulan, Allah Ta'ala telah meniupkan roh dalam kandungan tersebut, iaitu kita lah, masa kita berada dalam perut mak kita. Apa yang Allah telah tetapkan, apa qada yang Allah telah bagi kepada kita, yang pertama adalah berlakunya kematian. Bila kita akan mati, kematian itu pasti akan berlaku. Yang kedua adalah memperoleh kekayaan. Adakah kita akan kaya? Adakah kita akan mempunyai rezeki yang banyak? Allah Ta'ala telah tetapkan pada waktu kita ditiupkan roh pada berusia 4 bulan dalam kandungan mak kita lagi. Berlaku kesusahan kepada kita, kita sakit, kita susah, kita ditimpa musibah, semuanya Allah telah tetapkan ketika qada. Ketika kita berada di usia 4 bulan kandungan daripada mak kita dalam perut lagi, dalam rahim mak kita. Dan yang terakhir adalah, dan keempat, berlakunya jodoh pertemuan. Allah Ta'ala tetapkan siapa pasangan kita bila kita besar nanti. Itu semua adalah qada, adalah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Ketentuan Allah yang azali sejak kita dalam perut mak kita lagi, Allah Ta'ala tetapkan qada kita ni. Keempat-empat ni telah ditetapkan oleh Allah. Okey, seterusnya adalah qadar. Qadar ialah
ketentuan Allah yang azali. Sama seperti tadi, ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Bezanya ditambah terhadap semua makhluk. Okey, qadar ni berlaku adalah disebabkan sesuatu benda yang berlaku. Ada sebab. Ada sebab. Contohnya apa? Macam tadi, masa qada tadi berlakunya kematian. Kenapa dia berlaku mati? Kenapa dia mati? Sebab dia sakit. Sakit apa? Demam, denggi, berdarah. Sebab itulah qadar dia mati tu ada sebab dia. Ada orang sekarang ni sebab dia mati sakit jantung. Sebab dia mati apa? Aksiden. Kan? Itu qadar dia. Qadar yang berbeza pada setiap manusia. Qadar dia telah tetap, dia akan mati. Qadar dia berbeza-beza. Ada yang mati disebabkan jatuh bangunan, kan? Jatuh bangunan lah, aksiden lah. Tapi qadar bagi seseorang tu ada yang dia sakit, meninggal dunia kerana demam, denggi, berdarah. Okey, yang kedua adalah qadar yang kedua adalah macam mana seseorang tu boleh kaya. Contoh di sini diberikan kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf. Siapa Abdul Rahman bin Auf ni? Adalah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia macam mana dia boleh kaya? Sebab apa? Sebab dia perniagaannya yang jujur. Abdul Rahman ni merupakan seorang peniaga yang sangat jujur. Jika dia berniaga satu benda tu, dia tidak melampaui. Contoh, dia jual barang dengan dengan harga RM10. Dia beli barang dengan harga modal yang tidaklah begitu murah, tidak begitu mahal. Tapi ada pun orang lain menjual dengan harga RM15. Nampak tak perbezaan harga tersebut? Sebab Abdul Rahman seorang jujur, dia dia menjadi seorang yang kaya, dan boleh menginfakkan hartanya ke jalan Islam. Okey, yang ketiga, disebabkan seorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Macam tadi, qada tadi kesusahan. Qada tadi berlaku kesusahan. Qadar dia apa? Sebab apa dia boleh susah? Sebab apa? Sebab seorang tu malas bekerja. Jika kita ni seorang yang malas bekerja, kita akan susah. Apalagi kalau kesusahan. Kalau kita tak rajin belajar, berjaya tak? Tak berjaya. Itulah qadar kita. Kalau kita malas belajar, maka kita akan gagal. Itulah qadar kita. Adapun kalau kita rajin, kita akan berjaya. Itulah qadar kita. Mana kita nak? Okey, yang keempat, iaitu pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Adapun qada tadi berlaku jodoh pertemuan. Nampak? Kita pasti akan bertemu jodoh kita. Jangan risau. InsyaAllah ada. Jika kita masih hidup lah. Okey, baik. Qadar dia adalah ada yang kahwin awal, ada yang kahwin lewat. Ada yang kahwin umur 17, ada yang kahwin umur 16 pun ada. Awal. Biasanya umur 20 lah. Kebanyakan umur 20 dan ke atas yang bernikah. Itulah qadar dia. Jika dia ditakdirkan, dikodarkan untuk dia, apa yang Allah Ta'ala tentukan, ketentuan Allah tu memang dah dia kahwin awal, maka awal lah qadar dia kahwin. Kalau dia kahwin lambat, maka lambatlah dia kahwin. Itulah saja tentang pengertian qada dan juga qadar. Jadi insya-Allah lepas ni kamu akan tulis dalam buku tulis pengertian qada berserta contoh, dan juga pengertian qadar berserta contohnya. Jadi ma asabaka min hasanati fa minallah, wa ma asabaka min sayyiati fa min nafsi. Apa yang baik itu datang dari Allah, apa yang lemah dan kurang itu adalah daripada kelemahan diri sendiri. Wa qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minta semua tulis dalam buku tulis insya-Allah.